Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakabkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Yang mana dalam siri mana-mana pengajian, tausiah, tazkirah yang Allah takdirkan untuk disampaikan, saya akan jadikannya sebagai satu perkara yang bagi saya wajib untuk diingatkan, yakni modus operandi iblis. Modus operandi iblis, perkara yang mesti kita kena beri perhatian tentang keselamatan kita. Keselamatan ni satu perkara yang tidak boleh diberikan toleransi sebenarnya. Dia tidak boleh melibatkan kepada perkara yang kita boleh ambil leka walau sesaat kalau ikutkan. Bagi contoh dalam konteks kita bawa kereta kan, kalau kita terleka sesaat kan, kalau contoh kalau mengantuk kan, dia panggil apa sekarang ni yang apa, micro sleep, mata duk buka tapi tidur, ada kan? Tapi dalam kuliah tak ada. Pokok ada juga micro sleep tu. Dia steady apa tidur. Tu berbahaya. Tapi memang banyak kita tengok video yang mana membawa kepada kecelakaan, semuanya dalam takdir Allah. Namun ke arah takdir itu ada takdir yang Allah tentukan juga dalam perjalanan kepada takdir aksiden tu, iaitu takdir mengantuk lah, terlelap seketika dah. Tengok-tengok dah habis. Bukan kata dia tak jaga, tapi lalai. Sebab tu kita ada perbahasan yang kita nak bawa dalam hidup kita lah, lalai. Bukan tak tahu, semua tahu. Allah, dia sebut nama Allah, dia macam kemas, macam kemas. Memang semua orang akan boleh bicara tentang Allah. Malah iblis pun Allah rakamkan kata-kata dia, yang dia pun sebut nama Allah, puji Allah. Iblis dan surah As-Sad ayat 82-83, qala fa bi'izzatik, berkata iblis dengan keagunganmu. Kan?
Taib. Cuma dalam keadaan kita nak mengagungkan Allah, mengesakan Allah, perjalanan kita nak mengabdikan diri kepada Allah, maka berlakulah perjalanan itu kelalaian. Dipanggil peringatan bagi orang lalai, tanbihul ghafilin. Lalai. Ghaflah, lalai. Dan kelalaian inilah yang sangat-sangat ditunggu oleh musuh, yakni iblis, untuk menjatuhkan saingan dengan melihat di manakah weakness point dia, di manakah titik kelemahan dia. Jadi sebab itu cara untuk kita atasi perkara itu hendaklah kita sentiasa diperingatkan. Cara untuk atasi kelemahan, untuk sentiasa kita berada di dalam suasana yang sentiasa meningkatkan, mementingkan keselamatan, tidak lain tidak bukan kenalah duduk dalam suasana peringatan. Sebab tu peringatan ni bagus. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dia sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Kerana setiap peringatan membawa kepada keselamatan, dan keselamatan membawa kepada kesejahteraan. Afwa wal afiyah. Keselamatan, mana selamat kita daripada murka Allah. Itu yang paling tinggi yang kita nak. Keselamatan daripada azabi jahannam. Kalau kita bebas, selamat daripada hal keadaan itu, ketahuilah sesungguhnya bahawasanya dia telah mendapat kesejahteraan yang abadi. Jadi apabila kita dudukkan, meletakkan diri kita sentiasa dalam mood peringatan, suka untuk diingatkan, kita kena tahu bila peringatan itu ke arah mana. Rupanya bila orang ingatkan kita, dia akan membawa kita kepada keselamatan. Bukan orang tak suka, bawa tu jangan laju. Bukan orang tak suka laju, bagi peringatan. Tapi saya ubah sikit lah. Sebenarnya bukan jangan laju, jangan terburu-buru. Dia biasa, tapi biasanya adatnya terburu-buru ni bila laju. Dia kalau terburu laju, tapi tak semua laju tu terburu-buru. Sebab saya buat laju. Tapi bukan menunjuk kepentingan, tak ada kepentingan di situ. Tapi berdasarkan pengalaman setelah beberapa kali bawa ni, bukan laju tu, tapi terburu-buru tu. Apatah lagi ada persaingan pula, perlombaan. Tu kalau di highway saya tu gatri tu nak balik rumah tu, dia nak alam tu, siap. Satu kali tu saya nak pergi kuliah, kuliah bulanan, mingguan saya di pusat pengajian saya di Merbau Sempak, tempat ijarah saya. Saya turun masa highway, pukul 8 9 lebih. Dia kau tengok daripada belakang motor, itu memang di track tu. Pagi-pagi buat perangai dah. Dia ada Superman, tak bertahu dia. Jadi saya ni dengan harapan pagi tu nak santai lah kan. Santai bawa motor kan. Tapi kerana nak memberikan pengajaran kepada mereka ini yang menyangka mereka lah paling laju, jadi saya kena laju lah. Dan saya seiring dengan mereka tengok. Mereka pandang saya. Ingat mereka dah laju lah. Kita laju untuk potong, untuk turuh ke tepi. Sambil bawa tu, dia bawa dekat 18 motor tu, 250cc lah. Kita pun laju sikit, 19. Macam tu lah. Dia dah jadi Superman lah. Kita duk tengok dia lagi. Nampak tu. Sambil tu saya berfikir, aku ni laju juga ni kan. Nampak kan? Cuma beza saya dengan dia, dia terburu-buru. Kerana ada persaingan, perlombaan. Itu yang tak boleh. Kalau nak berlumba, masuk track. Kalau laju, memang laju. Tinggal lagi bayar saman. Itu saja. Laju. Di situ. Jadi peringatan itu adalah untuk memberikan kita keselamatan. Keselamatan itu membawa kita kepada kesejahteraan. Jadi peringatan tentang ancaman ini adalah iblis ini. Dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kita ni 24/7 all rounder. Kita sedang diperhatikan oleh musuh kita. Ingat jemaah sekalian, beramal. Saya dah beramal Ustaz. Yalah, beramal lah. Habis dia takkan lari. Dia takkan lari sebab amal kita. Si lari pula dia duduk sebelah kita.
Bukan kata iblis, nak iblis. Setiap bulan baca Quran, dia betulkan makhraj. Makharijul huruf tu. Tak tanya pergi buat ruqyah tengok. Setengah-setengah tu. Kadang-kadang kita jadi pelik setengah orang tu, kenapa ustaz saya dah baca ayat Quran, jin tak lari pun syaitan tak lari. Nah, ayat Quran bukan untuk suruh dia berlari. Ayat Quran untuk mendatangkan keinsapan, keyakinan pada kita. Ya tak ya juga. Al-Quran ini dah hantu dah pasang Quran. Lepas tu dia tak mengaji pun pasang. Sekarang MP3 dia dah kan. Tak. Dia running dia tak baca. MP3 baca, YouTube baca. Dia kan ada apa plugin kan. Itu kalau ada yang pasang ayat Quran tu macam kat situ, kadang saya tegur, dia kata, minta maaf, boleh tukar tak selawat ke zikir ke ayat Quran, kau boleh jangan pasang kan? Sebab kalau pasang ayat Quran kita kena dengar diam. Ini dia muap ayat Quran. Bukan dengar pun. Nak bagi syaitan dengar tu. Kok nak syaitan lagi tu. Tak jadi. Nampak? Mana kata kita beramal. Tapi satu sahab, di saat kita sedang beramal, kita terlalai. Tu. Ingat, perumpamaan dia sama macam buat kita tadi. Bukan kata tak jaga ni tak, tapi terlalai. Ada failure. Sama ada tidak ke kita, tetapi kenderaan kita. Kalau tidak ke kenderaan kita, datang lagi luar sana. Semua perkara itu menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kita boleh berlakunya kecelakaan. Itu maksud dia. Jadi masuk kata kita sedang beramal, maka berlakulah faktor-faktor yang membuatkan kita lalai. Kalau kita tak duduk dalam peringatan tadi, maka iblis kata apa? Wala tajidu aksaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Dia nak buat kita ni tak ada rasa terima kasih dengan Allah. Syukur ni kita terjemahkan dalam hidup adalah untuk rasa terima kasih dengan Allah. Bahasa mudah kita gini je mas sekalian. Kalau kita dah terhutang budi dengan seorang tu, kita rasa terima kasih lah kat dia. Maka kita datang, kalau dia jemput tu mesti datang je. Sebab apa? Rasa terima kasih. Jadi bila Allah panggil tu datang solat tu mesti datang je. Sebab terima kasih dengan Allah. Terhutang bukan budi dah, terhutang nyawa. Kita ni dah terhutang nyawa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala suruhan yang kita lakukan itu kerana nak membalas satu sikap yang kita nak berikan balik, timbal balik, yang mana kalau ikutkan Allah tak perlukan pun. Istighna Allah. Allah tak perlu pada makhluk. Dan tadi perbahasan kita dalam kitab Ummul Barahin. Sekarang saya tengah syarahkan karya Tuan Guru saya, Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan. Tengok nanti habis ni kitab ni, insya-Allah kita syarah kitab ni di sini pula. Setakat ni tak jumpa lagi lah perbahasan. Kita ngaji sifat 20 kan. Tapi ini sejarah dan kupasan pendekatan akidah bersandarkan kitab induk kepada seluruh perbahasan sifat 20 itulah Ummul Barahin, dan ada sejarahnya dari awal perbahasan. Jadi dibahaskan dan dibawakan, dibentangkan dengan dalil-dalil perbahasan ulama-ulama muktabar, ulama-ulama salaf, Imam Abu Hanifah, Imam At-Tahawi, buka perbahasan, Imam Syafi'i buka kajian, tengok. Sebab ada urut-urut kata-kata yang seakan-akan meletakkan sifat 20 ni pengajian yang buang masa. Ada yang mana? Ada. Meletakkan bahawa ianya reka-rekaan. Ada, berlaku. Jadi kita yang dah tahu, dah belajar akidah, kalau Allah nak bagi kita kebaikan, Allah bagi kita lebih faham tentang apa yang kita belajar. Itu penting. Ini saya setengah syarahkan lah. Atas izin daripada Tuan Guru saya, nak ceritakan apa? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamu ta'ala binafsi. Tadi kita bincang, menunjukkan bahawa qiyamu ta'ala binafsi, Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat istighna. Kita perlukan Allah, Allah tak perlukan kita. Kita perlukan masjid, masjid tak perlukan kita. Datang aku ada kuisah, masjid cakap. Jangan main. Kita mengayu lah, datanglah. Masjid mengatakan, mengayu, aku tak perlukan mereka. Jangan main tuan-tuan. Masjid ni tak perlukan kita, tapi kita perlukan masjid. Siapa kita perlukan masjid? Sebab padanya turun rahmat.
Dunia ni tempat yang turun rahmat masjid. Tempat lain tak ada. Nak cari kat mana? Tanpa rahmat, kiamat dunia. Tanpa rahmat, kiamat rumah tangga. Tanpa rahmat, habis. Celaka belaka habis semua. Habis Ustaz steady dia tu. Mana kata steady orang tanpa rahmat Allah? Buktinya, gesah gerisah hati dia. Ada sebab tak kena. Tu tak kena, ni tak kena. Tunggu retak nanti belah. Apatah dia masuk pula dengan iblis. Tunggu masa nak sniper. Sekali sniper bersepai, pum, hancur. Jangan ingat kita steady, kemah gitu. Jangan. Tak kena tembak lagi. Saat lagi kena tembak, kena panahan iblis, habis. Terlentang kawan kat situ. Kita bimbang, serangan itu berlaku di saat ujung-ujung kematian. Allah Akbar. Itu lagi bahaya jemaah sekalian. Ujung-ujung kematian itulah dia buat serangan terakhir. Yang mana akhirnya seluruh hidup kita tak mampu menangkis serangan itu. Kita bimbang. Sebab tu ada kena bimbang. Jadi kita bincangkan bahawasanya iblis ini dia akan buat kita tak rasa terima kasih dengan Allah. Tak rasa perlukan Allah hidup ini. Malah kita sangka kita boleh buat sendiri. Ialah Allah juga. Ada pahaman macam itu. Panggil qadar ya. Dia bersandar pada usaha dia. Walau usaha tidak menyatakan apa-apa. Usahanya hanya menyatakan dia manusia saja. Sebab tu setiap nikmat yang kita ada hari ini bukan menyatakan usaha kita. Setiap nikmat yang kita ada hari ini menyatakan kurniaan Allah. Khalas. Kita jawab hazar min fadli rabbi. Nak jawab apa lagi? Bukan berkat usaha. Kenapa berkat usaha? Tahu ke usaha kita tu berkat? Tu ada dapat. Mana tahu dapat tu berkat? Kalau tahu berkat tak berkat, dia bertambah taat. Tahu berkat. Bukan asal usaha dapat. Ni berkat usaha ni dapat ni. Tak, belum tentu. Dapat tu adalah kerana kurniaan. Nah, jadi iblis ni dia akan campak dalam hati kita, terutama dalam bab hidup kita ini. Nak perlukan Allah tidak menjadi satu agenda utama. Kita no need Allah lah. We can do by ourselves katanya. Aku boleh buat di sini lah. Tapi kalau kita perlukan Allah, syariat dia bermula dengan masjid. Syariat. Kemudian datang ni dengan terima kasih. Jadi kalau kita lihat kaitan dengan perbahasan, hakikat kehidupannya jemaah sekalian membincangkan tentang, bila sebut tentang nak mengabdikan diri, nak rasa terima kasih ni dengan melihat segala nikmat itu semua kurniaan Allah Ta'ala, maka nak tak nak kita akan satu benda yang kita akan buat dalam hidup ni, kita akan teliti menjaga masa kita, masa berfikir, masa berbuat, masa bercakap, masa semua masa. Sehingga kalau kita simpulkan dalam perbahasan ini, Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala alaih meletakkan perbahasan dalam masa ini. Sebab kita nampak hidup kita ni semua itu dengan kurniaan Allah. Kita berusaha sebab kita hamba. Lalu apa yang kita dapat menandakan adalah kekuasaan Allah. Bukan kita berkuasa. Kita hanya berusaha daya, tapi tidak punya kuasa. Kita hanya melakukan saja, tapi tidak menentukan ia. Maka hasil setiap perkara yang kita dapat hari ini menyatakan kurniaan Allah. Lalu kita akan berikan masa, sepenuh masa kita. Yang pertama untuk menunaikan, dia panggil hak waktu. Setiap masa yang kita ada kan, kita memikirkan untuk menunaikan segala suruhannya. Dia panggil hak waktu. Hak waktu itu yakni dipecahkan dalam perbahasan. Hak waktu yang dianugerahkan kepada kita semasa kita dah bincangkan sebelum ini. Allah bagi 5 melalui hadis Nabi SAW. Allah bagi dekat kita 5 keadaan, yakni waktu muda sebelum tua. Kita jaga waktu muda kita, bukan nak dapat apa yang kita nak. Kita nak buat apa yang Allah suruh waktu muda. Kemudian waktu kita sihat, waktu kita ada kelapangan, waktu kita ada kekayaan harta, dan kemuncaknya waktu kita hidup sebelum mati. Itu panggil hak waktu. Sementara hidup kita nak menunaikan haknya, yakni hak Allah Ta'ala. Bermaksud bila sebut hak Allah Ta'ala, berbalik kepada purpose ataupun tujuan kita dijadikan. Jadi rujuk pada tujuan kita dijadikan jemaah sekalian, tidak lain tidak bukan adalah untuk mengesahkan Allah Ta'ala.
illa liya'rifun, iaitu untuk mengenal Allah Ta'ala. Jadi setiap time frame, timeline hidup kita ni, daripada muda ke tua, sihat ke sakit, kaya ke miskin, luang, masa lapang ke sempit, hidup ke mati, transition, perjalanan itu, make sure setiap perjalanan membawa kita semakin mengenal Allah. Bukan makin kena penyakit. Aku penyakit macam-macam lah. Kau cakap penyakit apa yang tu? Aku semua, aku bapak segala penyakit. Boy, kau cerita. Yang biasa kalau orang cerita kan, pantang semua penyakit dia ada. Aku ada, aku nak kena dulu. Dia macam pakar segala bidang. Hati-hati. Dia panggil pengalaman hidup dia lah. Kalau perjalanan hidup dia itu seakan-akan dia serba tahu. Jangan. Kita ni alamal insana man lam ya'lam, kita hanya tahu apabila kita diberitahu. Maka kita sentiasa bersandarkan kepada pengetahuan yang Allah berikan, bukan sebab kita tahu. Maka perjalanan muda kita, ketua ataupun kita sihat, kemudian Allah bagi sakit, semua perjalanan masa yang Allah bagi ini kita nak peruntukkan sepenuh masa. Tak nak part timer, tak nak sebahagian masa kita. Contoh kan perkataan, sebahagian masa kita tu kita gunalah untuk Allah, sebahagian lagi tu pandai-pandailah tuan-tuan. Tak ada yang masalah. Wallahi, kalau kita faham tentang keadaan ini, kita nak jadikan kita ni sepenuh masa kita adalah untuk mengesahkan Allah melalui, kaedah dia, melalui pekerjaan kita, melalui rumah tangga kita, melalui cara hidup kita, semuanya menjurus kepada satu, iaitu nak menyempurnakan misi kita, iaitu mengesahkan Allah. Dalam satu perbahasan lain saya keluarkan tajuk lebih khusus lah. Kalau buat macam daurah ke atau seminar half day ke, saya namakan yang apa yang kita boleh buat dalam masa half day, saya namakan mentauhidkan rumah tangga, ataupun nama yang lain saya namakan menangani cabaran kekeluargaan di akhir zaman. Ringkasannya mentauhidkan rumah tangga lah. Kau mentauhidkan kehidupan. Hidup kita ini akhirnya kita nak nampak Allah berkuasa, Allah yang esa. Kita bermula tiada. Nak rasa tak ada tu jangan sampai Allah tak ada kan dulu baru kita rasa tak ada. Dipanggil kehilangan. Kehilangan. Dia ada dua perkataan, tuan-tuan perhatikan perkataan. Dia kalau ngaji dalam syarah hakikat kehidupan, kita antara kelebihan kita akan nampak perkataan-perkataan yang kita boleh kembangkan sehingga mendapat kefahaman. Contoh, kehilangan dan atau hilangkan, perkataan sama je. Sebelum kita diuji kehilangan, hilangkan apa yang sepatutnya kita lakukan. Sebagai contoh, hilangkan sifat mazmumah itu. Kalau kita tak mau hilangkan perkara-perkara buruk dalam diri kita, kita akan diuji kehilangan. Kehilangan yang kita tak buat persiapan, tiba-tiba tak ada, pum, hilang. Kalau dalam perbahasan istidraj lah, tiba-tiba dia pum, hilang. Tiba-tiba mati, tiba-tiba tak ada, tiba-tiba sakit, tengok sihat, pum, jatuh sakit. Baru waktu tu rasa kehilangan, terkebir. Tapi kalau kita hilangkan, yakni sifat keakuan, hilangkan sifat mazmumah, hilangkan kejahilan kita, hilangkan segala perkara yang Allah murka pada kita, maka kita bila melalui fasa tiada nanti, yakni kehilangan juga akan berlaku sebab bermula kita tiada, akan kembali tiada. Maka kita tak akan rasa kehilangan. Sebab macam mana rasa kehilangan? Memang tak ada asalnya. Macam mana nak rasa kehilangan, tuan-tuan? Kalau kita memang bermula tiada. Macam gitu. Jadi mana kata kita hidup ni nak hilangkan pengadang atau hijab yang besar itu ada. Nak hilangkan keakuan. Keakuan bermakna menyatakan diri itu ada persaingan, persamaan, penyekutuan dengan Allah Ta'ala. Itu masuk keakuan. Sebab memang kok mana pun kita, aku beramal memang perkataan yang adat kan. Aku kerja, aku yang buat semua ni, betul. Tapi keakuan yang dimaksudkan di sini adalah wujudnya persamaan tanpa sedar. Jadi masa yang kita lakukan dalam hidup ini jemaah sekalian, seakan-akan kontrol
Divide by two. Allah juga, kita juga. Tu rasa aku tu masuk ya. Walhal semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir, sepatutnya. Baik. Maka berbalik pada hal keadaan iblis tadi, maka dia akan suka lah bila kita terpisah ataupun terhijab atau terhalang atau berlakunya beberapa perkara yang boleh mengaburi pemahaman penglihatan kita bahawasanya semua perkara ini tidak berserta Allah. Ada waktu dengan Allah, ada waktu tidak. Iblis sukalah. Akhirnya dia simpulkan, dia cakap ke Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin, engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Kita kalau nak kata terima kasih dengan orang ni, kalau sepenuh betul-betul hati kan, kita bila kita rasa dia punya sumbangan tu betul-betul menyelesaikan masalah kita lah. Tapi kalau kita silap bulan 50 bagi 2, silap bulan kita lebih daripada dia, silap bulan tak cakap terima kasih, kita cakapnya kalau tak ada aku tak ada juga. Kau faham? Kita buat sama-sama. Partnership. Tapi kalau betul-betul dia tolong semua, terima kasih lah, aku tak ada kau, tak selesai masalah aku ni dah. Aku tak tahulah buntu pun nak buat ni. Alah, it's no big deal lah. Macam kawan kita pun, it's no big deal lah. It's semua the pieces lah. Kita pun, Allah terima kasih lah. Aku tahulah, aku segan dengan kau sebenarnya, terima kasih lah, nampak? Cuba kalau kita pun 50, kita pun campak modal kat situ. Kita nak kasih ke macam itu? Tak ada. Silap bulan kita akan claim. Ingat, bukan kau je buat tau, aku pun terlibat sama dalam hal ni. Maka kita perlukan satu entiti lain untuk mengucapkan terima kasih kepada kita berdua. Terima kasihlah kepada company ni, yang mana the founder, ada 2 orang, yang mana. Tapi sesama mereka, kita bersama. Sebab itu, dalam konteks perbahasan terima kasih ini, mas sekalian, apabila kita melihat benar-benar isti'anah, pertolongan Allah, kita nak solat tu dengan pertolongan Allah. Ini bukan sekadar kata-kata yang hanya nak memaniskan bibir saja. Kalau Allah, ialah semua tolong Allah. Ini perbahasan yang kita jelas, kita boleh rungkaikan dengan sifat, kita boleh rungkaikan dengan keadaan, kita boleh terjemahkan satu-satu, kita boleh cerita kenapa kena pertolongan Allah. Contoh katanya, kita hari ini memang ada tenaga tapi kita tak ada kuasa. Walaupun ada tenaga tapi tak ada kuasa, tenaga tak ada makna. Tak ada makna. Dalam perbahasan kan kita bahaskan manusia ni, kekeliruan yang saya nampak lah. Dalam perbahasan kita ringkaskan dalam kehidupan ni, Allah Maha berkuasa, perbahasannya manusia tak ada kuasa. Kita nampak macam tu. Tapi pada masa sama manusia bercakap, mana boleh tak ada kuasa ni, yang bergerak-gerak, yang buat kerja ni. Dia confused. Macam mana nak kata manusia tak ada kuasa? Sebenarnya Allah bagi juga kuasa ni paling kedekat, tetapi tidak dinamakan kuasa, sepatutnya dinamakan tenaga. Kita ada tenaga, dan daripada tenaga itulah datangnya force, daya. Daya itulah yang akan nampak seperti kuasa tu. Jadi memang kita tak menafikan manusia, Allah berkuasa, manusia tiada kuasa. Sebenarnya kalimah itu nanti jadi Jabariyah. Tahu Jabariyah? Jabariyah ni Allah belaka, manusia tak apa-apa. Hati-hati. Jabariyah serah Allah belaka. Bermaksud akhirnya dah tak tahu, Allah yang suruh saya buat maksiat, saya tak ada daya. Saya tak ada kuasa nak menolak. Contohkan dia faham macam itu. Sumpah Allah belaka. Maksudnya di sini, manusia punya juga daya itu untuk menggerakkan atas takdir Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan manusia punyai tenaga itu untuk bergerak melakukan segala suruhannya, dan punyai akal pula untuk berfikir dan membezakan pula. Itu semua dalam takdir Allah. Lalu kita pun syarahkan, sesungguhnya manusia ada daya tapi tiada kuasa. Kuasa tu lebih besar sebenarnya perbahasan dia. Kita ada daya, ada tenaga. Daripada daya dan tenaga itulah cipta terbentuknya af'al, perbuatan. Sehingga kita terlupa bergeraknya kita, dayanya kita, bertenaganya kita, lalu menghasilkan perbuatan. Kita lupa semuanya itu bersumberkan satu kuasa, Allah. Ini hari kita tak nampaklah TND punya pencawang sekarang tu tak.
Kita nampaklah kipas bermusing elok, lampu elok terang-derang. Kita lupa sekali shutdown satu tempat, semua ni langsung tidak ada fungsinya. Walaupun kita kontrol sekarang ni, buka tutup, nak pakai ke, nak tutup ke, nampaklah kita kontrol. Nampaklah sumber tenaga tu tak nampak peranannya, tunggu sekejap lagi kalau shutdown. Tapi kalau kita yang nampak ni, yang faham nak terima kasih, yang kita akan nampak terima kasih lah dengan TNB ni, pencawang usahanya. Ya. Tapi kerana penglibatan TNB tu tak nampak secara langsung, yang nampak adalah dengan segala fitting yang ada ni, equipment yang ada, sehingga kita lupa. Bila kita ingat, bila hujung bulan kena bayar bil api, kena bayar bil. Cuba bayangkan hujung bulan Allah minta bil bayar tenaga, baru ingat Allah tak bayar lagi, dia bayar tunggak ni. Mentang-mentang bil tak datang bulan-bulan, kita pun rasa macam bertenaga, macam ada je non-stop. Ini pentingan kepada kefahaman. Jadi maka waktu yang ada pada kita itu Allah gantikan dengan, Allah berikan kita ada masa yang mana hak waktu tadi dipecahkan pada perkara yang kita bincangkan tadi adalah hadisnya. Maka kita letakkan apa pun keadaan kita, kefahaman yang kita kena faham adalah masa yang ada pada waktu itu adalah untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Itu hak yang paling utama. Hak yang paling utama itu adalah untuk memberikan seluruh ketaatan kita kepada Allah Ta'ala tanpa ada berlakunya syirik, penyekutuan. La tusyrik billah. Kita nampak mudah perbahasan ini, sebenarnya tidak, kerana perjalanan kita dalam melakukan ibadah ke muncak, contoh umrah haji, tetap ke muncaknya kalimah talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda, sesungguhnya innal hamda wan ni'mata, tengok segala pujimu, kekal nikmat yang aku ada hari ni, wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kita kalau datang bawa umrah haji ni, kita takkan datang dengan duit sebenarnya. Datang dengan apa ni? Kalau ikutkan perbahasannya, datang dengan Allah. Kalau ikutkan, bukan sebab ada duit kita datang, tapi kerana sebab ada Allah kita datang. Nah, itu keyakinan yang paling utama yang perlu kita tanam dan fahamkan. Baik, bagi laluan azan sebelum kita buat kesimpulan. Baik. Allah.
La haul. Allah Allah Allah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu salatu ala sayyidina Muhammad wa ba'as maqam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya yang muliakan Allah Ta'ala khair. Ya, kita sambung sikit dan kita terus pada kesimpulan. Sebenarnya yang muliakan Allah Ta'ala, perbahasan yang kita bincangkan tadi, jadi kita melihat tentang bagaimana hidup untuk kita merasakan tentang keberadaan, pertolongan, isti'anah, pertolongan Allah SWT itu termasuk dalam perbahasan kebijaksanaan, fatona. Kebijaksanaan kita. Orang yang bijak itu adalah orang yang mampu melihat akhirat. Akhirat kata Nabi SAW membawa kepada al-qayyis mandana nafsah amila lima ba'dal maut. Ini orang yang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk amalan selepas kematian. Bermaksud dia bermula dengan dia yakin tentang Allah SWT, dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Lalu dunia ini dia melihat dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu dah kata hari akhirat. Kekuasaan yang mentadbir seluruh alam jagat raya ini. Rabbus samawati wal ardh. Lalu dia tidak boleh tidak untuk bersama, untuk berserta, untuk dengan melaksanakan segala kehidupan ini dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dia tidak boleh lari daripada Allah. Maka datanglah sifat kebijaksanaan. Lalu bila kata dia dengan Allah, maka dia tengok seluruh hidup ni menjadi akhirat. Dia maksudnya dia tidak ada kepentingan pada dunia ini. Dia hanya menggunakan dunia ini yang hanya kurniaan Allah itu. Untuk apa? Untuk mengesakan. Bila kata mengesakan Allah, termasuklah dengan menegakkan syariatnya. Menyahut seruannya itu menandakan tiada kuasa lain yang berhak, yang lebih besar, yang lebih utama di saat dilaungkan azan. Macam contoh. Melainkan kalau kita betul-betul ada masyakkah, ada halangan yang terhalang, itu pun hati kita benar-benar bawah hati. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, aku kan sengaja lah lambat, ya Allah, minta maaf ya Allah. Bukan sewenang-wenang kita, tak apalah. Nanti sebab kita tahu yang memanggil kita itu hanya Sahaja yang asalnya tunggal, yang berkuasa, yang menentukan segala-galanya, yang menjadikan segala-galanya, yang tidak perlukan kepada kita istighna, qiyamuhu ta'ala binafsi, yang tak ada kita pun tak apa. Jadi menyebabkan setiap kali datangnya surah Allah Ta'ala, hati kita terus terpaut. Syariat mesti akan diperkasakan di saat akidah kita mula jelas. Makin lama faham tentang kebesaran Allah, yang terkesan adalah syariat akan semakin kemas dan elok. Jadi sejemahnya mulakan Allah Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW penutupnya nak melihat bagaimana seluruh masa kita ini yang Allah berikan dalam hidup kita, dalam pecahan perbahasan ini hak waktu yang kita jadikan ini menjadi amal. Jadi amal soleh. Bila kita sebut masa kita nak esakan Allah, tidak mau bila sebut mengesakan Allah, ini dalam perbahasan kalimah thayyibah lam nafi tu. Pertama kita meletakkan perbahasan lam alif itu adalah lam nafi, menafikan tentang wujud kekuasaan selain hanya Allah. Kekuasaan satu-satunya yang berkuasa itu hanya Allah. Satu-satunya. Ibarat situ. Sebab tu dia mufrad tu. Allah. Ilah. Allah. Illallah. Yang kedua perbahasan lam alif tu adalah mentakzimkan. Kadang kita menafikan tapi tak mentakzimkan, tak rasa satu kekuasaan sehingga kita datang kebergantungan, pengharapan, penghayatan bahawasanya ya Allah agungnya Engkau. Ingat, mentakzimkan ini dilakukan oleh iblis. Qala fa bi'izzatik. Tapi alangkah sayangnya dan malangnya,
dia tidak duduk di dalam lain yang mentaati Allah. Itu nama kekuasaan Allah. Allah berhak atas segala hamba-hambanya. Jangan anggap kita menentukan diri kita. Jadi kalau ketentuan hidup kita ni bergantung hanya pada Allah, datanglah tu sifat yang dinamakan khauf war raja'. Ada dalam bahasa tasawuf, takut dan harap kepada Allah Taala. Jadi dalam hadis ini mengatakan man kanatid dunya hammatu farraqallahu alaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya. Masa kita berhabis nak habis masa tu banyak kepada perkara nak adakan benda. Kadang-kadang kita berkira nak bagi masa, nak beramal padanya. Nak bagi masa tu kita fikir kau macam buang masa je. Sebab apa? Urusan dunia mengadakan benda tu banyak. Tapi kita faham di sini, orang yang mana mangkanatid dunya hammatu farraqallahu alaih, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, yang tujuannya, maka Allah farraqallahu alaih, mencerai-beraikan urusannya. Lain sekali apa yang kita ada jadi buang masa. Buang masa je aku bagi masa kat benda ni. Lain sekali buang masa. Setakat hari ni orang takkan cakap buang masa pada amal. Solat ni tak ada lagi orang berani cakap buang masa je aku solat, tak ada. Tapi orang boleh cakap buang masa je aku kerja. Buang masa je aku jaga engkau. Buang masa je. Nampak. Apabila tujuan masanya itu tidak dihabiskan, niat utamalah, ina'malu biniat tadi, tidak mengesahkan Allah Ta'ala. Dan sambungan lagi, amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minal dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu. Yang pertama, kata Nabi SAW, barang siapa menjadikan dunia urusannya, Allah mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan ada di hadapan matanya, tidak ada sesuatu pun dari dunia datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan. Usaha banyak-banyak dan sekali dapat sikit je. Ingatkan boleh pakai banyak, dan yang banyak tu tak pakai. Hati-hati, ada golongan yang macam itu. Golongan yang kedua, wa man kanatil akhirah, siapa yang menjadikan akhiratnya sebagai tujuan. Akhirat, macam kita duduk malam ni, akhirat bukan sebab kita dah tak ada nak apa-apa, Ustaz. Jangan sia-sia je duduk kita. Kita duduk ni sebab kita nak dapatkan ganjaran akhirat. Ni ada hadisnya. Siapa yang memberikan masanya untuk akhirat, wa man kanatil akhirah, tujuannya, maka Allah jama'alahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atashu dunya wa hiya raghimah. Maka kata Nabi SAW, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Bila sebut tujuannya, kita balik pada perbincangan kita, masa kita ni kita habiskan berfikir tentangnya dengan mempergunakan dunia untuk memenuhi akhirat kita. Okay? Siapa jadikan akhirat tujuan, maka Allah akan menyatukan urusannya. Kita dah tak sempat nak pergi sana pergi sini, tak sempat, tetapi selesai. Ada hadis, Allah satukan urusannya dan melimpahkan kekayaannya di dalam hatinya. Hati ni rasa qanaah, cukup, rasa lapang hati. Dan ni yang dahsyat juga, lalu dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Allah datangkan dunia, ghinahu fi qalbi wa atasud dunya wa hiya raghimah. Dunia datang kerana hina. Hina ni maksudnya apa? Di saat kita tak perlu untuk kita menyanjungi dia, tak perlu sanjung, kita tak perlu muliakan dia. Dia kalau tak ada duit ni, tak boleh hidup saya ni. Kita tak keagungan kat situ. Walau hidup bukan dengan duit, hidup dengan sifat Allah. Sebelum kita cakap macam tu, duit datang. Sebelum sempat kita menghinakan diri untuk cari duit. Itu maksudnya Allah datangkan. Taib, wallahu a'lam. Setelah perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni, kita akan sambung pada perbahasan akan datang. InsyaAllah, mohon maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata terkurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.